主内弟兄姐妹们，早上平安！ Saudara-saudari di dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. 我们要一起进入祷告。 Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. 慈爱的天父上帝，我们来到你的面前， Allah Bapa yang mengasihi kami datang ke hadirat 我 Tuhan. 们感谢你，因为你与我们同在，你给我们机会能够继续在一起敬拜你。 Terima kasih Tuhan, Engkau beserta dengan kami dan Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk boleh datang menyembah Tuhan. 这是何等的荣耀！ Ini adalah satu kehormatan yang begitu agung. 感谢上帝，我们要一起聆听你的话语，求主安静我们的心。 Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menenangkan hati kami. 使用你两位仆人， Kiranya Tuhan yang memakai kedua hamba-Mu. 我们祷告奉主耶稣基督的名祈求，阿门。 Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 很高兴今天我们能够集合在一起。 Bersyukur kita boleh berkumpul 虽 bersama 然 pagi 在 ini. 外面我们知道病毒那么多，可是上帝仍然保护我们。 Sekalipun kita tahu di luar penyakit COVID masih begitu tinggi, tapi kiranya Tuhan melindungi kita. 今天是主日学的礼拜， Minggu ini adalah minggu sekolah minggu. 所以我们今天的题目就是要爱我们的子女们，带他们到主的面前。 Tema khotbah hari ini adalah sayangi anak-anak, bawalah kepada Kristus. 我们要一起来读经马太福音19章第13到第16节。 Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yaitu di Matius 19 ayat 13 hingga 16. 我要用中文先读一遍，收翻译姐妹会用英文读一遍。 Akan dibacakan dalam bahasa Mandarin lebih dahulu, kemudian dengan bahasa Indonesia. 我们来看马太福音第19章13节。那时有人带小孩子来见耶稣，要耶稣给他们按手祷告。门徒就责备那些人。耶稣说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国正是这样的人。”耶稣给他们按手，就离开那地方去了。 Matius 19 ayat 13 hingga 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. 还有在马可福音就是写作主耶稣抱住那些小孩子，祝福他们，为他们祷告。 Dan di dalam Injil Markus di situ ditulis bahwa Tuhan Yesus menggendong anak-anak dan mendoakan mereka. 所以我们看主耶稣是很爱小孩子的。 Dari situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus 我要 mengasihi 分 anak-anak. 享一件事情，几年前，就是好像是5、6年前的事情。 Saya mau berbagi kisah yang terjadi 5-6 tahun lalu. 就是一个早晨，我接到一通电话， Yaitu pagi saya mendapat sebuah telepon. 那电话呢是我妹妹打给我的， Adik saya yang menelpon saya. 可是呢，我接到的信息是丧事。 Tapi berita yang saya dapatkan adalah berita duka. 所以我妹妹说：“你尽快准备，我去接你。我们要在基督医院去。” Adik saya berkata, bergegaslah saya akan menjemput kamu dan kita akan ke rumah sakit. 我们到了基督，我们一直找要在哪里呢？找到，后来我见到他，就是我们的亲戚，就是他的哥哥。 Jadi kami bergegas ke rumah sakit Cipto dan kita mencari-cari dan akhirnya menemukan saudara kami yaitu abang dari orang ini. 原来呢，我这位亲戚你还是很年轻的。 Jadi saudara saya itu masih begitu muda. 我见到他的时候，他已经躺在那边，没有呼吸了，已经去世了。 Saat saya sudah melihat saudara saya ini, dia sudah dalam keadaan terbaring dan sudah tidak bernyawa. 其实他不是住在加拿大的，他只有来1个礼拜来玩而已。 Sebenarnya dia tidak tinggal di Jakarta, dia hanya berlibur selama 1 minggu.
所以呢，我看到的时候，我看到他那么年轻，躺在那边，我的心中真是不知道什么滋味。 Jadi saat saya melihat dirinya terbaring tidak bernyawa di sana, hati saya sungguh tidak menentu. 后来我看到他哥哥来了， Kemudian saya melihat kakak laki-lakinya datang. 我看到他哥哥的脸那么伤心， Saya melihat wajah abangnya yang begitu 他 sedih. 走过去。 看着他弟弟躺着的，在那边一直看着他弟弟，好像是跟他弟弟讲话一样。 Abangnya terus menatap adiknya dan seperti akan sedang berbicara padanya. 我也不好意思问的太多， Saya juga tidak enak hati menanya lebih 我跟 lanjut. 我妹妹沉默在那边， Di situ saya menanyakan kepada adik saya. 我们沉默在一起，因为不知道要讲些什么。 Kami berdua terdiam di sana karena kami tidak tahu harus berkata apa. 后来他哥哥告诉我， Kemudian abangnya berkata kepada 他 saya, 说：“其实昨天我才打电话给我弟弟， sebetulnya kemarin saya baru menelpon adik 我 saya. 叫他回来，我说我已经为你安排工作了，你快点回来。”他弟弟已经要回来了，已经订了机票，应该就是当天他应该回去的，不是躺着没有生命在那边。 Jadi dia berkata, sebenarnya kemarin saya sudah menelponnya, saya minta dia pulang karena saya sudah carikan pekerjaan untuknya. Dan kami sudah membelikan sebuah tiket pesawat untuk dia kembali. Dan harusnya dia kembali hari itu, bukannya terbaring tidak bernyawa di sana. 可是呢，因为他想说明天我要回去了，我要工作了，所以他就是约了他朋友出去了，不知道去酒吧还是什么地 Tapi 方。 sang adik berasa besok saya akan kembali, biarlah hari ini saya bersenang-senang dengan teman saya. Mereka janjian dan bertemu di bar dan tidak tahu apa yang terjadi. 但后来呢，就是他们用那个自己，就是用那个 taxi，就是载他到医院，他已经没有气息了。 Jadi sesuatu yang terjadi sehingga teman-temannya mengantar dia dengan taksi ke rumah sakit dan kemudian sudah tidak bernafas. 原来他是毒品过度。 Ternyata dia overdosis. 主内弟兄姐妹们， Saudara-saudari di dalam Tuhan, 当我们看到一个年轻人那么年轻， saat kita melihat seorang muda yang dalam masih usia begitu muda, 就因为这件事情就没有了，我们的心情是怎么样的？ meninggal hanya karena sesuatu hal seperti ini, bagaimana perasaan kita? 为什么我今天要分享这件事情呢？ Kenapa saya mau berbagi hal ini? 因为如果我们爱我们的孩子，那么我趁他们还小，还能够听我们的话，我们就要带他到主的面前。 Karena kalau kita mengasihi anak kita selagi mereka masih begitu kecil, saat mereka masih mendengar kita, kita harus selalu berusaha membawa mereka kepada Tuhan. 我问每一个母亲在这里的，我们怀胎10个月生出来，会不会不爱他们呢？ Saya bertanya 有可能吗？ kepada ibu-ibu di sini, kita mengandung 10 bulan, tidakkah kita mengasihi mereka? 所以，如果我们要爱我们的孩子，我们就要带他来认识主耶稣，就是好像在马太福音写作的，妇女们带他们的孩子带到主耶稣的面前。 Oleh karena itu, jika kita mengasihi anak-anak kita, maka kita harus membawa mereka kepada Tuhan. Seperti yang tercatat di Matius, kita harus membawa kepada Tuhan. 带孩子在主的面前是什么意思呢？ Apa artinya membawa anak-anak datang kepada Tuhan? 就是带他们认识主耶稣，成为他们个人的救主。 Yaitu ajar mereka untuk mengenal, percaya Yesus menjadi juru selamat mereka. 我们看在申命记第6章， Kita akan melihat pada Ulangan pasal 6. 在申命记第6章第6节，我读给大家听。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下来，都要论断，都要谈论，也要系在手上为记号，戴在耳上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。 Ulangan 6 ayat 6 hingga
9, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. 主耶稣主上帝要我们教导我们的孩子， Allah Bapa ingin kita mendidik anak-anak kita. 所以当我们走坐、躺坐、行走、坐坐也要教。 Oleh karena itu, saat kita berbaring, berjalan, bangun, kita juga harus mengajarkannya. 那都是我每天我坐坐，我就跟我的孩子，你要这样讲。我躺坐的时候也是跟他，我想我们的孩子会嫌我们太啰嗦、反感，不要听我们了。 Apakah maksudnya saat saya duduk atau berbaring, saya terus berceloteh kepada anak-anak saya? 那么 Tidakkah 这 dia 是 akan 什么 merasa 意思 bosan? 呢？ Apa maksud sebenarnya? 可是，在犹太教里面，犹太人 Dalam tradisi Yahudi, 他们从小就把孩子，就教导孩子读摩西的律法。 sedari kecil anak-anak sudah diajar hukum Musa. 当他们13岁的时候，他们要背律法在，就是在拉比的面前。 Saat usia 13 mereka harus bisa menghafalkan hukum 还 Musa 有 di 后来 depan 呢， Rabi. 他们就拉比就给他们带上这个叫做特福灵的东西。等下我解释给你们听。 Kemudian Rabi akan memakaikan kepada mereka sesuatu yang disebut tefillin. 还有呢，他们的手也要绑住， Dan tangan mereka juga akan diikat. 就是照做生命记所写的这样行出来。 Dilakukan sesuai dengan apa yang tercatat di kitab ulangan ini. 其实这个特福灵呢，就是他们写经文，就是在这里的，就是《生命记》第6章第4节的，你们要尽心尽意爱你们的神，就是写了很小的一个字，卷起来放进一个黑的盒子里面，这个黑的盒子叫做特福灵。 Jadi isi dari tefillin ini adalah ayat yang ada di ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu ditulis dalam satu dan dimasukkan di dalam tefillin ini dalam kotak kecil yang dipakaikan. 所以他们戴在他们的额头上。 Dan mereka akan taruh pakai di dahi mereka. 还有呢，如果你们有去过以色列的人， Dan jika engkau pernah 你们 berkunjung ke 知道 Israel, 在他们的门框上旁边有2个，就是有这个叫做梅苏萨的东西。 engkau akan menemukan di depan pintu mereka ada dua benda seperti ini yang disebut mezuzah. 他们也是写的经文，还有放进去这个里面，就是放在他们的门框上。 Jadi ada ayat-ayat yang ditulis dan diletakkan di dalam dan ditempelkan di depan pintu. 所以他们照做圣经所讲的一模一样的做出来。 Jadi mereka melakukan sama persis apa yang tertulis di dalam Injil. 难道这就是上帝要我们做的吗？像犹太人一样吗？ Apakah Tuhan ingin kita lakukan hal yang sama yang dilakukan orang Yahudi? 我想不是的。如果我们整天跟我们的孩子一直讲，他都嫌我们好啰嗦。 Saya kira tidak demikian. Jika anak kita terus mendengar kita membicarakannya, maka mereka juga akan berkata 他 kita 都不要 cerewet. 听了，不高兴了，见到妈妈就是一直啰嗦啰嗦。 Mereka akan berpendapat setiap kali saya bertemu mama selalu cerewet. 所以呢，这是什么意思呢？ Apa artinya harusnya? 我举一个例子， Saya akan berikan sebuah contoh. 好几年前，已经10多年前了。 Belasan tahun yang lalu. 有一次，我跟我女儿，我们一家人要出去用餐， Jadi saya dengan putri saya, kami mau pergi makan bersama. 所以我跟她讲5点半我们要出去用餐。 Saya katakan kepadanya, 5:30 kita akan makan bersama. 她在那边躺着看着小说。 Dia masih berbaring dan membaca novel. 后来我说5点半咯，5点半我去叫她，我看着她还是躺在那边，还是看着小说。 Saya mengatakan padanya, sudah 5:30.
ayo kita berangkat, dan dia masih terbaring membaca novel. 我就跟他说：“妈妈给你10分钟哦，你快点洗澡了，我们就要出去了，要去用餐了。” Saya katakan, Mama kasih kamu 10 menit, cepat mandi, ganti baju, kita akan berangkat. 可是10分钟后来我去看他，他还是躺在那边穿着睡衣看着他的小说，我气到半死。 10 menit kemudian saya melihat dia masih dengan pakaian tidurnya, masih terbaring membaca novel. 我 Saya 说：“你快 kesal 点去 sekali. 洗澡，我再等你5分钟。” Saya mulai marah, saya katakan cepat mandi, saya tunggu 5 menit. 你知道吗？什么发生5分钟？ Apa yang 妈妈 terjadi 都 5猜 menit? 到了哦， Ibu- 他还是在那边没有换衣服，看着他的小说。 Ibu-ibu sudah tahu dia masih di sana dengan novelnya. 所以我说不必洗澡了，换衣服，我们出去了。 Kemudian saya katakan tidak perlu mandi, ganti baju, kita berangkat. 我是很生气，我在车上哦，我们已经这个，我在车上一直这么。 Karena marah di dalam mobil saya terus cerewet. 可是到了商场哦，其实我们要去用餐是在一个商场。 Jadi saat tiba di tempat tujuan, kita tempat yang kita mau, 我就没有想到我女儿就这样抢着我们家里的钥匙，她就抢着那个钥匙，就转身，她的脸好黑，好生气的就跑回家。 di tempat perbelanjaan, anak saya tiba-tiba langsung merebut kunci rumah dan marah dan langsung pergi. 她生气，我也很生气。 Dia marah, saya pun marah. 我们吃的时候，你知道，我不知道我吃什么没有滋味啊。 Tahukah Anda saat itu makanan yang saya makan itu tidak ada rasanya. 我的心里很不舒服， Hati saya begitu tidak 我一 nyaman. 直在心里祷告，上帝，我要怎么样教导我的女儿？ Saya terus berdoa, Tuhan tolong bagaimana saya 回到 mengajar 家 anak 里，我 saya. 的心仍然不舒服，我一直祷告在心里。 Saat tiba di rumah, hati saya masih tidak nyaman, saya terus 我 berdoa. 要怎么样跟我女儿沟通？ Bagaimana saya harus berkomunikasi dengan putri saya. 可是呢，忽然间我听到我的房间的门有人敲， Namun tiba-tiba saya mendengar ketukan di pintu kamar saya. 所以我说进来。 Jadi saya 进 panggil 来的时 masuklah. 候是我女儿， Ternyata 她红 putri 着 saya. 眼睛，她说：“妈妈，对不起。”她抱着我。 Dengan mata yang merah, putri saya mendekati saya dan meminta maaf sambil memeluk saya. 我也是说：“妈妈也对不起，因为妈妈太啰里啰嗦，一直骂你，一直重复，一直重复。” Saya juga meminta maaf kepadanya dan berkata, maafkan mama karena begitu cerewet dan terus mengulang-ulang. 我们躺着，我们坐着，我们行走，一直教导他们，就是在我们的生活日常当中有见证，孩子们能够看到的。 Dengan perkataan berbaring, duduk, dan berjalan, kita mengajar kepada anak-anak itu sebenarnya menunjukkan satu teladan hidup kita. 因为从小，如果我自己觉得我做错，我会跟我儿子、跟我女儿说：“是妈妈的错，对不起。” Jadi teladan yang bisa dilihat anak-anak saat kita berbuat salah, kita akan meminta maaf sehingga mereka bisa melihat. 所以在我们家里有上帝的爱，有上帝的存在，也有上帝的原谅、宽恕。 Sehingga di dalam rumah keluarga kami itu ada kasih, ada pengampunan. 这就是上帝要的，就是这样，我们才能够带领我们的孩子来认识主耶稣。 Inilah yang diinginkan Tuhan, yaitu bagaimana kita mendidik anak 这 kita 是 datang 生 kepada 命 Tuhan. 生命记所记载的。 Ini yang tercatat di kitab Ulangan. 第二点， Hal kedua, 就是我们要带孩子们到一个环境，我说是健康的环境。 kita harus membawa anak-anak dalam komunitas yang baik dan sehat. 为什么我说那个是健康的环境 Apa 呢？ maksud saya komunitas yang sehat? 因为如果我们带小孩子到教会哦，他们早上起来，他们听上帝的话语，他们唱的歌，那些词都是很好的词。 Karena jika setiap minggu kita membawa anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan, berdoa, menyanyi, itu sebenarnya hal yang baik. 我们唱的歌，它的词是很好的词， Pujian lirik yang kita nyanyikan itu lirik yang begitu baik, 会鼓励我们， akan memberikan kekuatan bagi kita. 好过我们的孩子，我们没有管他，等下他成年了。哎，到3点4点凌晨，孩子都还没有回来，因为他们跟着那个夜生活。
Daripada kita tidak peduli kepada anak kita sehingga mereka bisa pergi dan pulang saat pukul 3, 4 karena mereka ikut kehidupan malam itu bukan hidup yang baik. 所以我们要从小趁他们还小，带他们在我们属灵的家庭，就是我们的教会。 Oleh karena itu selagi mereka kecil kita harus membawa mereka dalam komunitas rohani yang sehat. 我们属灵的家就是我们的教会， Rumah rohani kita yaitu gereja. 所以我们要带他们到教会来。 Sehingga kita harus membawa mereka ke gereja. 我孩子还小的时候啊，还小的时候，如果我出去没有带他，他一直哭要跟着我。 Saat anak saya masih kecil, kalau saya pergi tidak membawa dia pasti akan merengek untuk ikut. 可是当他10多岁的时候，我说：“哎，跟着妈妈去了。”他说：“要去哪里？” Tapi saat dia mulai menginjak usia belasan tahun, saya minta dia menemani saya, dia akan bertanya mau kemana. 他说：“不要去， Dan dia berkata 不 tidak 要 mau. 跟着我去了。” Dia sudah tidak mau ikut. 所以趁着他还要跟着我们，那么我们就带他来教会，带他到神的面前，这是很重要的一件事 Oleh 情。 karena itu, selagi dia masih kecil, masih ikut kita, kita harus bawa dia datang kepada Tuhan dan mengajarkannya. 所以呢，我10多年前我是在少年团去侍奉， Belasan tahun yang lalu saya melayani di remaja. 我经过好多事情， Saya 见 mengalami 过好 begitu 多事 banyak 情。 hal, melihat begitu banyak hal. 有一次有一个就是有一个年轻的小女孩， Jadi suatu kali seorang remaja putri, 她跟我说：“ Dia 你看 katakan 哦 kepada，saya, 这是打针的。”她说：“ Engkau 她跟 lihat 我说， ini adalah suntik. 你知道她是打什么针吗？ Tahukah engkau suntikan 就 apa 是那 yang 个 diambil? 毒品啊。 Yaitu obat-obat. 还有她跟我说，这个你要知道哪个是旧的，哪个是新的吗？我哪里知道哪个是旧的，打的旧的新的，我哪里知 Dan 道？ dia bertanya, tahukah engkau mana suntikan yang baru dan mana suntikan yang lama? Saya 后来我说 Tentu 你 tidak tahu. 没有新的哦，你没有新的，因为我很怕他。 jadi saya katakan jangan karena saya takut kepadanya. 他说没有，现在我没有了，这是以前的，他就这样告诉我。 Dan dia katakan, oh ini kejadian yang begitu sudah lama, sekarang saya sudah tidak. 你知道为什么吗？因为在外面好多的诱惑，能够影响我们的孩子。我们从小带他到主的面前，也会被影响啊。这不是1天2天的事情，我们从小就要教导他们。 Tahukah engkau bahwa sekalipun kita sudah mendidik mereka, godaan di luar itu begitu besar. Jadi kita harus terus mengajar kepada mereka. 好多引诱他们的事情，能够使他们远离上帝，所以我们要小心，就是要一直的教导他们。 Ada banyak godaan di dunia luar sana sehingga kita harus hati-hati dan terus mendidik mereka. 就是好像我刚才提出的，就是一个例子。 Itu adalah satu contoh yang saya bagikan. 其实还有很多， Sebetulnya masih banyak hal lain. 所以我觉得很重要，带领我们的孩子，给他一个清洁的环境，给他一个心。我们不能够24个小时盯着你的孩子，你的孩子会烦死哦。 Jadi saya kira sangat penting kita mendidik mereka. Kita tidak mungkin terus menguasai mereka 24 jam, mereka akan begitu terganggu. 哎，我是一个很会担心的妈妈。 Saya adalah ibu yang penuh khawatir. 如果我孩子还没有回来，我不能够睡觉了。 Kalau anak saya belum pulang, saya tidak bisa 如 tidur. 果我孩子出去，我会不会他等下你几点回来哦？他说11点，那么我想哦11点我会看的。 Kalau anak saya mau keluar, saya akan tanya jam berapa pulang, jam 11, maka saya akan tunggu sampai jam 11. 所以不能够让我孩子凌晨回来，我整个晚上不睡觉了。 Jadi saya tidak pernah biarkan anak saya pulang subuh karena saya tidak bisa 可 tidur. 是我不能够24个小时盯着他，他会觉得我这个疯妈妈。
Tapi saya tidak bisa mengasihi dia 24 jam karena 可 dia akan 是我 merasa 们 saya 的主耶 mengganggu. 稣能够看顾他，能够保护他24个小时一天啊！ Tapi Tuhan kita bisa melindungi, menjaga dia selama 24 jam. 因为我爱我的孩子，所以我就带他到主的面前 Karena saya。 如果有 mengasihi 上 anak 帝在他的心，那我就不怕了。我知道有圣灵在他的心，会保护他， Karena 会告诉他这是错，这是对。 Karena saya mengasihi anak saya, maka saya mohon Tuhan bisa menjaga dan mengingatkan dia mana yang baik dan tidak baik. 所以很重要，我们带我们的孩子 到一个7节的环境，在属灵的家。 Karena itu sangat penting kita membawa anak kita masuk dalam komunitas yang sehat, yaitu di rumah rohani di gereja. 我今天没有讲什么大道理， Saya tidak akan berbicara begitu banyak. 可是我讲的就是很重要的基础，我们日常的生活。 Saya akan katakan beberapa poin yang penting dalam hidup kita. 我们日常的生活， Dalam kehidupan kita ada dasar-dasar yang begitu penting. 最后我们要为我们的子女们祷告。 Yang terakhir kita harus mendoakan anak-anak kita. 我要请问在这里坐的父母们，你们有没有为着你们儿女们祷告？ Permisi tanya, Yuma, apakah saudara-saudari, Kei orang Jisoo. tua terus mendoakan anak-anak Anda? 你们有为你们的儿女们？为什么我举手？我是为他们祷告哈。 Jika Anda berdoa bagi anak-anak Anda, 虽 boleh 然 angkat 我的 tangan. 女儿已经结婚了，我仍然为她祷告，现在也为我的孙女祷告。 Sekalipun putri saya sudah menikah, saya terus berdoa bagi dia dan saat ini saya juga berdoa untuk cucu saya. 我们就为他们祷告，我们祝福他们， Saya berdoa bagi mereka dan memberkati mereka. 使他们在他们生活当中有上帝的保护，有上帝的祝福， Sehingga dalam hidup mereka ada pelindungan dan berkat Tuhan di atas mereka. 有上帝的同在。 Ada 这是 kehadiran 很 Tuhan. 重要的，在我们语言上，我们说出祝福的话， Dalam ucapan kita katakan kata-kata yang penuh berkat. 所以这就是祝福。 Ini yang disebut berkat. 我有时候看到有些母亲哦，她骂她的，你为什么这么傻？ Kadang saya melihat ibu-ibu yang memarahi anak-anak mereka, kenapa engkau 难道你 begitu 真 bodoh? 的要你的孩子傻吗？ Apa kamu sungguh mau anak kita 如 bodoh? 果不要说他们傻， Kalau tidak, jangan sebut mereka bodoh. 可是为他们祷告，祝福他们， Tapi doakan mereka, mohonkan berkat untuk mereka. 使我们能够从小就带领我们的孩子们能够认识主耶稣。 Dan sehingga kita bisa selagi mereka kecil, kita bawa mereka datang percaya mengenal Tuhan. 因为我们知道这件事是很重要，所以我们教会也有主日学。 Karena kita tahu hal ini sangat penting, maka gereja kita juga punya sekolah minggu. 还有的主日学老师们很勤劳，他们已经准备了一个视频，boleh tolong putarkan video yang sekolah minggu？ Guru-guru sekolah minggu juga mereka begitu bekerja keras, mereka menyiapkan ada satu 就 karya. 是要介绍主日学给大家。其实我知道你们已经知道了，可是你们可以再看。 Jadi kita akan memperkenalkan komisi sekolah minggu. Sekalipun engkau semua sudah tahu, mari kita lihat sekali lagi. 这是我们的主日学。 Ini adalah sekolah minggu kita.
Visi sekolah minggu adalah menjangkau jiwa anak-anak untuk mengenal, percaya, dan mengasihi Tuhan Yesus, serta iman mereka bisa bertumbuh di komisi sekolah minggu. Sekolah minggu mengajak jemaat untuk mengambil bagian pelayanan di sekolah minggu. Sekolah minggu membutuhkan dukungan dari semua jemaat. Betul, karena masih banyak jiwa anak-anak yang perlu dijangkau. Moto sekolah minggu adalah PBR, bersatu bisa menjangkau.